Saya nak tunjukkan muka saya kalau saya terjumpa sunscreen yang harganya belasan ringgit. Saya punya respon adalah begini. Rasa murah sangat. Tapi kalau saya jumpa sunscreen yang harga ratusan ringgit, respon saya macam ni. apa ada dalam ni sampai cecah RM100 ni? So pernah kan jumpa sunscreen yang harga dia belasan ringgit, ada juga sunscreen yang harga dia ratusan ringgit. Jadi dalam video ini saya rasa bertanggungjawab untuk bercakap tentang sunscreen, tapi kita nak pandang dari sudut harga dan kaitannya dengan elemen lain yang mungkin ada dalam sunscreen itu. Contoh formulation ke, bahan ke dan lain-lain. Jadi kalau anda nak lebih berilmu tentang sunscreen, tonton sampai habis. Hi Glowy Girls, hi Glowy Guys. Kita kena bincang pasal sunscreen sebab saya dapat banyaklah pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sunscreen tu murah Puan Mary? Berkesan ke sunscreen tu? Kalau sunscreen tu murah, tapi bila tengok sunscreen mahal, kenapa sunscreen tu mahal Puan Mary? Apa yang dibuat pada muka saya? Adakah muka saya akan jadi secerah matahari setelah memakai sunscreen itu? Macam tak logik pula kan? So, saya nak bincang ini dalam sudut pandang tidak melihat kepada sama ada berkesan ke tidak. Saya percaya sunscreen yang dibuat dengan baik memang berkesan dengan kulit. Yang penting kita pakai, yang penting kita guna dengan konsisten. Tapi kadang-kadang harga memang boleh menjadi isu, dan isu harga ini sebab kita tak tetapkan kan, tak ada penetapan di dunia ini kata sunscreen kena jual harga sekian. So kenapa penetapan itu tak dibuat atau tak wujud, dan kenapa ada sunscreen yang mahal dengan ada sunscreen yang murah murah ya. So kita mulakan dengan memahami perkara pertama tentang perkara yang menyebabkan sunscreen boleh jadi mahal atau murah, iaitu formula dan juga kualiti bahan yang digunakan. Baik, kalau kita tengok sunscreen, bahan utama yang digunakan dalam sunscreen itu kita panggil dia UV filter. Ya, bahan utama. So dalam sunscreen ada bahan aktif itu kita panggil UV filter. Okey. Those UV filter kerja utamanya menghalang sinar UV daripada mencederakan, merosakkan kulit. So secara umumnya ada dua jenis UV filter di pasaran. Chemical UV filter atau what we call chemical sunscreen, dan juga ada UV filter jenis physical. Okay, so once you understand this, there's another thing that come with this. Ya, kerana teknologi sunscreen ni sentiasa berkembang seperti mana teknologi-teknologi yang lain. Kalau handphone setiap 3 bulan sekali ada je edition baru, sebenarnya dalam sunscreen pun, dalam skincare pun, teknologi ini sentiasa ada pembaharuan. Setiap hari saintis mengkaji bahan-bahan baru yang lembut pada kulit, yang efektif, yang menyebabkan kita tak perlu risau kesan buruk dia pada kulit, ya. Memang sentiasa ada pembaharuan. Jadi, biasanya jenama-jenama yang menggunakan UV filter yang baru-baru, yang kita panggil new generation of UV filter, yang mana kelebihan dia adalah dia lebih lembut pada kulit, dia lebih berkesan pada kulit, dia kurang mendatangkan kesan-kesan yang tak baik. Bermakna kulit yang ada masalah seperti sensitivity, acne boleh pakai, akan menggunakan jenama begini, akan menggunakan UV filter begini. Cumanya UV filter yang baru-baru ini tidak mudah didapati, dia teknologi yang baru. Jadi macam mana teknologi baru? Harga dia akan jadi lebih mahal. Memproseskan, memformulakan UV filter begini, sunscreen begini, memerlukan kos yang lebih tinggi. Jadi itu menyebabkan sunscreen tersebut jadi lebih mahal. Tetapi tak kata yang murah tu tak bagus. Ada banyak teknologi sedia ada yang berkesan untuk kulit yang masih boleh digunakan. So now you know kenapa formulation dan quality formulation produk dalam hal ini penting untuk menentukan harga sunscreen. Sebab kedua, kenapa ada sunscreen yang mahal dengan sunscreen yang a bit more affordable to many people adalah bahan dalam sunscreen. So saya sebut tadi bahan aktif dalam sunscreen adalah UV filter, ya, sama ada chemical sunscreen atau physical sunscreen, ada juga yang hybrid. Tetapi selain daripada bahan ini, ada juga bahan-bahan lain yang ditambah supaya sunscreen itu jadi lebih bagus dan memberi kesan yang lebih banyak pada kulit. Dia tak hanya sekadar sunscreen saja. Contoh, ditambah dengan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Ya, betul. Ada sunscreen contohnya dia letak physical filter, saya ambil contoh lah ya, titanium dioxide, zinc oxide. Dia campur dengan vitamin C. Formulation ini tidak mudah dibuat tau.
Sebab bila gabungkan bahan, kita nak dia berkesan pada kulit, bukan sekadar UV filter tu, vitamin C tu pun kita nak ada kesan juga. Ini contoh ya. So formulator kena pastikan tekstur bahan itu digabung dengan baik dan beri kesan yang baik pada kulit, kerana antioksidan seperti vitamin C bagus dalam melawan radikal bebas yang kebanyakannya datang daripada cahaya matahari. Selain daripada itu, ada bahan aktif kan tadi saya sebut, bahan tak aktif contoh tadi antioksidan ya dalam sunscreen ya. Ada juga bahan lain yang mana kita sebut sebagai bahan yang menjadikan formula sunscreen tu lebih seronok untuk dipakai. So contohlah di dalam tu ditambah dengan bukan aqua atau air yang biasa, tambah dengan air khusus, contohlah air bunga rose, menjadikan tekstur dia best, seronok, melembabkan. So ini juga menyebabkan sesuatu sunscreen boleh jadi lebih mahal. Kalau tanpa bahan-bahan ni semua, murah tak sunscreen tu? Lebih mudah tak dia untuk dibuat? Mudah kan? Lebih mudah sebab bahan dia tak banyak. Ketiga bagi saya adalah kenapa ada sunscreen yang mahal dengan murah. Okey, kalau kita tengok sunscreen ni sebenarnya dia perlu dibuat berdasarkan skin type, ya. So anda akan tengok setengah sunscreen ni dia memang ada pilihan yang banyak tau. Contoh, dia ada sunscreen jenis gel, dia ada sunscreen jenis milk, dia ada sunscreen jenis cream, dia ada sunscreen jenis macam-macam lah jenis dia. So kerana mereka memahami keperluan setiap pelanggan, jadi dia ada tekstur yang berbeza. Ada juga sunscreen yang mana tekstur dia satu je, tapi dia dah kaji betul-betul satu jenis tekstur ini memang boleh dipakai oleh semua jenis kulit. Ada tau. Dan dia letakkan di dalam bahan-bahan di dalam sunscreen itu bukan setakat bertujuan untuk seronok dipakai pada kulit, juga menyebabkan kulit tak berjerawat, juga menyebabkan kulit tak jadi kering, tak sensitif. Malah dia boleh menyebabkan segala yang dipakai sebelumnya, gabungan produk-produk yang dipakai termasuk sunscreen tu, menyebabkan kulit jadi lebih cantik, sihat, kuat. Nak ke tak nak sunscreen macam tu? Nak kan? Nak. Tetapi dari sudut pembuatan mestilah memakan masa, kena cari pakar, kena kos yang tinggi, teknologi lagi, peralatan lagi. So itulah yang boleh membezakan antara sunscreen yang murah dengan sunscreen yang harganya lebih premium. Faktor keempat, kenapa ada sunscreen mahal, kenapa ada sunscreen yang murah. Kita tak cerita dia berkesan tak berkesan ya, dua-dua kita anggap berkesan. Yang mahal biasanya salah satu faktor ni dari sudut bisnes lah, perniagaan lah ya. Jika sunscreen tu baru nak dihasilkan oleh satu jenama yang baru dan dia tak boleh menghasilkan dalam kuantiti yang banyak, sebab bila nak keluar produk ni kan adik-adik pengguna sekalian, memang dia kena keluar banyak baru dapat harga seunit yang rendah. Tapi untuk jenama-jenama baru yang berniat untuk masuk ke dalam pasaran skincare untuk memenuhi permintaan pelanggan, biasanya dia tak mampu dari sudut keuangan untuk hasilkan terlalu banyak ataupun order tak boleh nak banyak kuantiti. So dia order dalam bilangan yang sedikit. So bila dia order dalam bilangan sedikit, confirm lah harga dia akan meningkat lebih mahal. Itu tak campur lagi harga marketing lagi, harga pembuatan lagi, ada banyaklah kos-kos lain yang perlu ditanggung. Untuk brand yang kecil, untuk brand yang baru mula, saya sebagai seorang yang memahami jiwa-jiwa brand begini ni, saya faham benda tu memakan banyak duit. Ya, dan nak tak nak memang diorang kena juga hasilkan produk because they want to help you, the skincare user. Tapi kalau jenama yang besar-besar, jenama yang dah established dalam pasaran, duit dia banyak, dia ada kilang sendiri, dia just perlu arahkan saja. Dia ada pengguna yang pernah guna produk yang lain, so bila guna sunscreen, mereka keluarkan sunscreen, orang tu beli sahaja. So dalam situasi ini, dia boleh jimat banyak kos. Saya tak kata mereka jahat atau produk tak berkesan ya. It's just the situation of business. Dari sudut perbelanjaan yang perlu dikeluarkan itu memang mempengaruhi kos skincare. So koskan sunscreen dalam situasi ini. Maksudnya kos pembuatan dan penjenamaan memang berbeza, akan mempengaruhi harga sunscreen. Number 5 adalah ya, punca sunscreen mahal murah ni sebab ada ciri-ciri extra features ya. Sebagai contoh, ada sunscreen ni dia tak sebutlah dekat produk tu, tapi dia lebih bersifat water resistant. Kalau kita peluh, dia tak mudah nak tanggal. Dia ada film formers yang kuat pada produk tersebut. So nak tambah bahan-bahan begini, ciri-ciri ekstra ni perlukan ekstra macam ni, duit tu ekstra. Ini bukan mini love duit. So water resistant produk
Itu adalah ciri-ciri ekstra. Ada banyak lagi sifat-sifat yang lain. Contohnya kita nak memastikan produk itu mattifying. Itu ciri-ciri ekstra, ya. So ada ciri-ciri ekstra yang lain. Kadang-kadang kita nak nampak macam glowing gitu kan. Ada macam efek-efek dewy. Itu ciri-ciri ekstra. Kalau ikutkan sunscreen ada ke tak ada, yang penting kena dia lindungi sinar UV je. Tapi kalau yang lain-lain tu kalau kita nak, ya, maka itu semua ciri-ciri ekstra yang memakan masa, tenaga, kajian, kos dan ujian-ujian khusus. In vivo, in vitro punya ujian untuk memastikan keberkesanan produk tersebut, termasuk dengan ciri-ciri ekstra yang dimasukkan bersama dalam sunscreen itu. Saya nak perkenalkan 3 jenis sunscreen yang saya gunakan, yang range harganya daripada yang saya fikirkan sebagai semampu milik sehingga ke harga yang lebih premium tau. So this is Bio UV Aqua Rich Watery Essence. Memang saya suka pakai benda ni dan harganya sekitar RM35. Kalau kadang-kadang ada sale boleh dah dapat harga bawah RM30. This one is from L'Essential D5 Brightening Sunscreen, harga RM60. Anything more than RM50 usually kita kata untuk orang kebanyakan macam mahal lah kan. So sebenarnya kita juga boleh katakan harga dia macam tengah-tengah lah. Untuk orang macam saya kata macam okey lah, tengah-tengah ya. Dan this one is Nihon Water Gel UV Sunscreen, harga dia RM129.90. Sebelum anda buat judgement apa-apa, mari saya terangkan. This one memang sejenis chemical sunscreen, ya. Mudah diperolehi, mudah nak dapat dekat drugstore, beli online pun banyak, ada tempat nak beli, memang mudah nak didapati. Itu pertama. Keduanya adalah dia ada sifat essence, jadi dia tak melekit, serap dengan pantas, boleh dijadikan primer, seronok kan? So kalau pakai makeup tu nampak smooth saja. Itu yang saya sukalah, ya. Cumanya adalah bahan ini, sunscreen ini dia ada kandungan alkohol yang tinggi. Jadi untuk kulit yang sensitif, anda yang tidak prefer produk yang ada alkohol, maka this may not be something that you choose. For me, kulit saya okey, tahan lasak dengan alkohol. I have no problem in using this, ya. Saya tak ada problem. Alkohol bukan benda yang jahat. Don't demonize alkohol, ya. Ada fungsi dia. So, this one ada kekurangannya sedikit, iaitu tak boleh nak dipakai jika kulit sensitif atau people who do not want to use alcohol. Now, yang L'Essential ni pula, dia adalah physical sunscreen. Jadi dia guna zinc oxide, ya. Matte finishing, lotion texture, sangat best, melegakan kulit, melembabkan kulit, dan dia juga digabungkan dengan bahan yang bersifat antioksidan untuk melawan radikal bebas. Dalam dia ada azulin. Kan. Kulit sensitif boleh pakai, kulit kering boleh pakai, kulit yang berjerawat boleh pakai, kulit berminyak boleh pakai. Tapi again, if you don't like matte finishing, macam muka nampak macam kering-kering begitu, you may not enjoy this. Dia ada white cast tapi sikit-sikit je. So people, ada juga orang yang sensitif terhadap white cast, dia macam tak nak ada white cast. So this one may not be for you. So tapi untuk saya suka sebab antioksidan dia memang banyak jenis ekstrak di dalam dia. Ada ekstrak plankton, ada ekstrak rose, ada ekstrak melon, ada ekstrak pear, macam-macam lah. So all this antioksidan digabung di dalamnya, give you that kind of extra benefit to your skin. Yes, itu yang kedua. Both of them in term of me, saya kulit berminyak, saya suka. Ya. Now this one is another thing. Bila ramai orang bila tengok sunscreen dengan harga macam ni, memang dia macam dia nak terkejut lah gitu kan. Now again, kita kena faham bahawa not all sunscreen is being made the same, walaupun dia semua sunscreen. Ini 50ml, 50ml, tapi not all sunscreen being made the same. So sunscreen daripada Nihon ini, dia ada 2 jenis UV filter. Dia ada physical sunscreen, dia juga ada chemical sunscreen. Now, dia punya chemical filter, chemical bahan dia di dalam ini yang menghalang sinar UV itu adalah kita panggil filter UV generasi baru, yang dinamakan Thinozorb S dan juga Thinozorb M. So dia kelebihan UV filter generasi baru ni adalah dia mempunyai photo stability yang lebih tinggi. Jadi perlindungan terhadap UV itu boleh dikatakan menghampiri maksimum. Sangat-sangat berkesan. Photo stability bermakna kalau kita pakai terdedah pada sinar matahari, kita punya perlindungan UV itu takkan menurun. Ya, still akan ada pakai. Jadi kadang-kadang produk macam ni reapplication is not needed. Boleh jadi tahu sebab dia stabil. Dia juga ada antioksidan extract di dalam dia, yang mana boleh membantu anda kalau ada keradangan, kalau ada sunburn. Dos antioksidan di dalam bahan-bahan begini bukan yang biasa-biasa tahu, yang dikaji secara saintifik untuk memberikan kelegaan dan ada kesan pemulihan kepada kulit yang menghadapi masalah. So if you hear that, you now know that
not all sunscreen is being made the same. The process ataupun what I say behind the screen sunscreen itu, macam-macam benda boleh berlaku yang boleh memberi kesan kepada harga sunscreen. So before you say I guna benda yang murah je berkesan, jangan buat macam tu. Kita kena faham di sebaliknya, ya. So kalau anda nak mencuba sunscreen, it's really about how you like sunscreen according to your skin type. Dan satu lagi adalah if you are someone like me who really like to try something yang new, nak cuba benda yang baru, sebab saya suka teknologi-teknologi baru, you can go grab Nihon ni. Lagipun dia memang sesuai untuk kulit berjerawat, sehingga kan kulit yang jenis yang sensitif pun boleh pakai juga. If you are someone yang tak kisah pakai produk yang ada alkohol, your skin tahan lasak, then you can choose something like this, ya. If you are in between and love a lot of antioxidant, suka pakai benda yang walaupun ada mattifying effect pun okey juga, then you go for this. So at the end of the day, it's really up to you. I don't judge what you choose. As long as you use sunscreen, Puan Mary is happy. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.